Assalamualaikum dan salam sejahtera kusayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Paparan utama malam ini, kawasan luar bandar di Sarawak akan menerima pembangunan secara holistik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak memberi peruntukan sebanyak 70% untuk membangunkan kawasan luar bandar. Tahun ini kita telah menerima laporan nampaknya kawasan luar bandar jam dengan kereta. Di Kapit jam dan juga di tempat-tempat yang lain di mana kita telah membangunkan road network kita. Ini membayangkan bahawa pembangunan kita sudah masuk ke luar bandar. Dan juga rumah panjang kita menerusi kita punya SARES projek. Nampaknya mempunyai kuasa elektrik di rumah panjang 24 jam. Kalau dulu dia guna diesel, sekarang dia guna solar. Dan ini sudah tentu memeriahkan lagi perayaan Gawai tahun ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK di sini pada Khamis. Jelasnya lagi, beliau berharap kemudahan ini akan terus ditingkatkan agar sambutan Gawai di masa hadapan tiada beza antara luar bandar dan bandar, di mana masyarakat di bandar dapat berkunjung ke luar bandar bersama-sama merayakan Gawai. Turut hadir timbalan-timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasser, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Alexander Natalinggi dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia Datuk Seri Nancy Sukri. Sementara itu, Dato' Amar Douglas ketika ditemu bual pemberita memberitahu perpaduan erat di antara pemimpin-pemimpin gabungan Parti Sarawak GPS merupakan aset penting dalam membangunkan negeri ini. Jelasnya, menerusi perpaduan sedia ada, para pemimpin GPS juga bekerjasama dalam menganjurkan pelbagai program keramaian untuk meraihkan perayaan rakyat majmuk di negeri ini. Menurut beliau, ini merupakan antara inisiatif untuk mendekatkan pemimpin-pemimpin negeri dengan rakyat di peringkat akar umbi. Terdahulu, beliau serta div-div kenamaan yang lain menyambut ketibaan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang pada jam 11.30 pagi. Kira-kira 5,000 pengunjung terdiri daripada berbilang kaum hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak 2023 yang menyajikan pelbagai juadah termasuk makanan tradisional kaum Dayak iaitu ayam panso dan banyak lagi. Majlis bertambah meriah apabila para pengunjung yang hadir menggayakan pakaian tradisi kaum masing-masing. Ia turut diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan serta nyanyian daripada div-div kenamaan yang hadir. Dalam pada itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual para pengunjung yang hadir pada Majlis Rumah Terbuka Gawai kali ini. Salah seorang pengunjung, Osman Mahani, yang hadir bersama cucu-cucunya berkata beliau berasa seronok dengan suasana meriah di BCCK yang dibanjiri orang ramai. Jadi kedatangan kami hari itu adalah seronok sebab kami nanggap Datuk berbanyak bilang kaum yang datang sambutan Majlis Gawai. Lagipun kami ngebak cucu-cucu kami yang pertama kali dalam pesta Gawai untuk macam terbuka lah di BCCK. Sementara itu, Geraldine Rachel Jonathan turut teruja dan berharap sambutan rumah terbuka seperti ini diteruskan lagi pada tahun-tahun mendatang kerana ia menjadi landasan untuk mengetengahkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. I feel very excited for this event because there are different cultures coming to this event, and as you can see there are different races also. So even the event should be held again next year, so it can expose a lot of culture to people, knowing other different races like the Iban races, Bidayuh races, Orang Ulu, even the Malay, the Chinese.
Manakala Mastura Munira pula amat berpuas hati dengan kepelbagaian makanan yang disajikan. The event was very happening, sungguh meriah. The food was very delicious, especially the ayam pansong, the best. Laporan seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bersama Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto telah mengetuai rombongan lawatan kerja ke Brussels, Belgium pada 30 hingga 31 Mei lepas. Dalam satu kenyataan media bersama pada Rabu memaklumkan, objektif utama lawatan bertujuan menyampaikan kebimbangan dan bantahan Malaysia dan Indonesia terhadap peraturan penerbangan Hutan Kesatuan Eropah EUDR yang baru digubal untuk mengulangi kepentingan komoditi iaitu minyak sawit kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya di kedua-dua negara. Lawatan tersebut telah berjaya menghasilkan penglibatan positif dengan pelbagai pemimpin Suruhanjaya Kesatuan Eropah dan Parlimen di mana pemimpin Malaysia dan Indonesia menekankan kesan EUDR ke atas rantaian nilai. Di samping itu, mereka juga menekankan keperluan untuk Kesatuan Eropah melibatkan diri dengan negara pengeluar di peringkat kerja dan teknikal. Sementara itu, antara isu yang telah dibincangkan termasuk kemasukan pekebul kecil dalam rantaian bekalan, penerimaan skim pensijilan mampan nasional sebagai rujukan kepada garis panduan pelaksanaan, penjelasan teknikal mengenai sistem penanda aras, geolokasi, kesahan dan kebolehkesanan. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah dan Erlangga berharap untuk mendapat respons positif terhadap isu yang dihadapi oleh Malaysia dan Indonesia, khususnya mengenai penubuhan pasukan petugas bersama. Manakala di Sibu, seramai 7 orang ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK bagi Dun Bukit Asik menerima watika pelantikan yang disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Chiang Jin dalam satu majlis pada Isnin. Dalam majlis itu, seorang penghulu, 3 orang kapitan dan 2 orang ketua kampung dan tuai rumah panjang telah dilantik semula manakala seorang tuai rumah panjang dilantik baru. Antara KMKK yang telah dilantik ialah penghulu Chua Hyong Ki, Kapitan Kuo Chin Woo, Kapitan Sim Tang Siok, Elias Sim Tang Fei, Kapitan Peter Lau Ik Yang, Ketua Kampung Muhammad Ali Serani, Tuai Rumah Monica Jelira juga dan Tuai Rumah Andrew Jalin Jato. Tempoh lantikan bagi yang dilantik semula akan berakhir sehingga 31 Disember 2024, manakala lantikan baru pula akan tamat pada 31 Disember 2026 kelak. Dalam perkembangan lain, Chiang berkata kerja-kerja menaik taraf bahagian Jalan Tun Ahmad Zaidi Idrus dijangka bermula pada penghujung Jun atau Julai ini. According to JKRC, by the end of this month, it will be finished tender for the upgrading of 2 kilometers of the Jalan Tun Ahmad Zaidi Idrus. But in order to solve this, right, we need piling embankment, right, on this. So that's why I get the proposal from JKR Sibu on the partial piling embankment because of the condition of the pit soil for this jalan is terrible actually, in a very poor condition. Tambah beliau, cadangan pemasangan cerucuk di jalan itu juga telah dibincangkan dengan Premier Sarawak dengan pihak Jabatan Kerja Raya akan menjalankan penyelidikan dan merangka pelan sebelum membincangkannya. Beralih dengan perkembangan berikut, aplikasi bagi program Sarawak Malaysia Rumah Keduaku SMM2H dibuka untuk permohonan atas talian pada 1 Jun. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu memberitahu program ini amat penting untuk industri pelancongan di Sarawak. To put it in perspective, the SMM2H program can be seen as a goose that lays golden eggs for the tourism industry in Sarawak. And it is not only because Sarawak has favorable living conditions in terms of climate, geographical environment, and cultural qualities, but also because when foreigners apply to participate in the SMM2H program, they must deposit a fixed sum of money in the bank. And in addition to purchasing properties and cars and enrolling their children in schools,
Their visit to Sarawak will inevitably inject vitality into the economy, stimulating hotel occupancy rates and unlock the untapped economic potential. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Operasi Datu Hee Chang Kee pada Majlis Makan Malam untuk Kumpulan Pelabur Cina Anjuran Kumpulan YAS pada Rabu. Datuk Sebastian menambah pada tahun 2023, kementeriannya telah meluluskan sejumlah 231 permohonan dan sebanyak 111 daripadanya telah diluluskan. Katanya lagi, program SMM2H boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pelancongan Sarawak dan pihaknya akan meneruskan usaha mempromosi program tersebut di China pada tahun ini. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan kemeriahan Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Khamis. #menyebarfakta. Salam UKAS.